Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada adik-adik yang saya hormati sekalian. Adik-adik, kita masih lagi berbincang tentang nilai murni. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, nilai murni adalah merupakan sesuatu cara hidup, cara berfikir, ataupun yang paling mudah adalah bagaimana kita percaya. Setelah kita percaya, kita rasa, kita fikir dan kita lakukan perkara itu. Dan bila kita kata murni, murni adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang cantik, yang elok, yang positif, yang baik. Jadi nilai murni adalah merupakan satu sistem pemikiran, perasaan, tingkah laku berasaskan kepada sesuatu yang baik, di mana kita percaya bahawa kebaikan ini kalau kita lakukan, dia akan menjana ataupun membawa kepada kesan-kesan kebaikan yang lain. Itu yang kita nak tu. Sebenarnya dalam agama kita ada banyak nilai-nilai murni yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Contohnya seperti sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik dijana kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi apabila kita hidup di dalam masyarakat yang pelbagai kaum, di mana ada banyak bangsa, banyak agama, banyak kaum-kaum yang hidup di dalam Malaysia ini, maka kita perlu memahami antara satu sama lain. Kerana sekiranya kita tidak memahami, bermakna kita akan wujud keadaan yang tidak selesa. Keadaan yang tidak selesa akan membawa kita kepada suasana yang tidak bersatu padu. Dan suasana yang tidak bersatu padu ni ibarat seperti tidak ada muafakat. Sedangkan di dalam pepatah bahasa kita, bahasa Melayu, mengatakan bahawa sekiranya mahu melakukan sesuatu kerja itu, mestilah bekerja dalam keadaan muafakat. Bekerja dalam muafakat akan membawa berkat. Tetapi kalau kita bekerja seorang diri, kita tidak kuat, kita tidak kukuh. Sebab itulah, adik-adik pelajar, kita mesti ada nilai bersatu padu. Baik, nilai bersatu padu ni bagaimana pentingnya? Kalau kita tengok memang penting. Sebagai contoh, di dalam keluarga sendiri cukup. Bagaimana kalau kita gambarkan ibu menjalankan kerja sendiri, bapa mengerjakan kerja sendiri, anak mengerjakan kerja sendiri. Bagaimana keadaan keluarga? Adakah keluarga itu akan jadi kuat dan bagus? Jawapannya tidak. Ibu menjalankan kerjanya, bapa menjalankan kerja, anak menjalankan kerja. Ini adalah keluarga yang rapuh. Apabila ada orang luar datang membawa fitnah, dia mengatakan, tengok mak kamu bukannya seorang mak yang bagus. Tengok bapa kamu bukannya seorang bapa yang bagus. Kemudian dia pula pergi kepada ibu dan bapa kita, tengok wahai makcik dan pakcik, makcik dan makcik tidak ada anak yang bagus. Ini menunjukkan bahawa apa? Tidak adanya satu padu bermakna keluarga kita rapuh, mudah untuk difitnahkan dan sebagainya. Sebab itulah adik-adik kita mesti bersatu padu. Bukan setakat di dalam keluarga, malahan di dalam masyarakat juga kita mesti bersatu padu. Sebagai contoh, kita ada banyak kaum, banyak bangsa yang ada di dalam untuk membina sebuah bangsa Malaysia ini. Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang Sikh, kita ada orang Kadazan, orang Iban. Macam-macam jenis manusia yang ada di dalam negara kita ini. Dan sekiranya setiap kaum itu hanya mengikut kepada nilai kaum dia sendiri tanpa bersatu padu, apa yang akan berlaku? Maka orang Melayu dengan orang Melayu, pelajar Cina dengan pelajar Cina, pelajar India dengan pelajar India. Dan apabila kita nak pergi melawan, sekolah A nak lawan dengan sekolah B, sekolah A tidak bersatu padu, sekolah B bersatu padu, siapa akan menang? Sudah pasti sekolah B. Kalau kita main bola sepak, satu permainan yang memerlukan pasukan. Kalau pasukan itu tidak bersatu padu, bola satu biji, ada 11 orang pemain, semuanya nak berebut bola. Tetapi orang tim yang lagi satu lagi, dia berebut bola secara pasukan. Dia saling bersatu padu, saling menghantar bola, menerima bola, menghantar bola, menerima bola. Tetapi kita tidak berebut sama-sama kita, semuanya nak menjaringkan gol. Jadi siapa yang akan menang? Sudah pasti tim B akan menang, tim A akan tewas kerana tim B bersatu padu, tim A tidak bersatu padu. Jadi dalam konteks ni adik-adik, kita mestilah mewujudkan satu padu di dalam masyarakat kita, di dalam sekolah kita, di dalam masyarakat kita dan juga di dalam keluarga kita. Itulah nilai yang baik yang perlu kita amalkan.